Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi dalam rancangan live kelas online bersama saya Aizat Ismail untuk pagi ni, 28 bulan Mac 2020. Hari yang keberapa hari ni? Kita PKP. Saya pun dah lupa dah lost count dah. So yang pastinya dah masuk minggu yang kedua lah kan. Minggu yang kedua kita menuruti arahan dan perintah daripada kerajaan untuk terus berkampung, terus tinggal di rumah dan tidak keluar ke mana-mana tanpa alasan-alasan yang kukuh lah. Jadi saya harapkan tuan-tuan puan semua masih lagi kekal menuruti perintah pihak kerajaan, masing-masing semua tinggal di rumah, tidak keluar, dan merayap ke mana-mana tempat yang tak sepatutnya anda lakukan. So sambil-sambil kita duduk kat rumah tu, sambil-sambil tu bolehlah kita melakukan aktiviti bersama dengan keluarga tersayang dan kita buatlah apa-apa perkara yang bermanfaat untuk mengisi masa lapang. Antaranya kita join lah kelas online, mana-mana kelas online pun, sama ada dengan saya ke ataupun dengan rakan-rakan FB tuan-tuan perempuan yang lain, sama-samalah kita manfaatkan peluang ni. Kalau ada masa terluang tu kita buatlah perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Okay, so semalam kita dah dengar pengumuman daripada yang berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan package-package rangsangan lah, terutamanya yang benefit rakyat secara umumnya, yang saya nampak mungkin rakan-rakan kita di kalangan B40 dan M40 banyak mendapat manfaat daripada situlah. Okay, jadi kalau anda yang mungkin bukan tergolong di kalangan orang yang mendapat manfaat secara langsung, jangan mengeluh, jangan mengeluh dan jangan mempersoalkan. Kita sepatutnya bersyukurlah. Kita bersyukur kerana dengan apa yang Allah dah bagi tu, kita berada di tempat kita sekarang ni, dan mungkin segala-galanya tu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Dan saya nampak bukan senang kerajaan nak bagi bantuan, memandangkan keadaan ekonomi sekarang ni memang agak berada dalam keadaan yang sukar, dan kewangan kerajaan pun mungkin dalam keadaan yang mungkin tak berapa mengizinkan lah, mengizinkan untuk bagi segala-galanya kepada rakyat. Jadi kita ikut dan kita sokonglah apa yang kerajaan dah buat tu, terutamanya dalam membantulah frontliners kita, membantu golongan-golongan yang sangat-sangat terjejas dan memerlukan bantuan daripada kerajaan. Dan setidak-tidaknya bila golongan M40 dan B40 ni dibantu, mereka adalah orang kata sinar harapan dan juga bolehlah bernafas untuk meneruskan kehidupan mereka, kan, InsyaAllah. So walaupun saya tak tergolong dalam golongan M40 ataupun B40, tapi saya nampak memang perlu ada apa yang kerajaan buat tu adalah satu langkah yang bijak, satu langkah yang betul untuk menjana ekonomi negara, dan bila mereka dah dibantu tu, insya-Allah tempiasnya tu akan sampai juga di kalangan kita yang di tergolong dalam T20 tu, insya-Allah dia adalah beberapa benefit yang kita mungkin tak nampak sekarang. So mungkin akan kita nampaklah dari masa ke semasa yang akan mendatang ni lah, insya-Allah. So sama-sama kita doakan supaya wabak COVID-19 ni dapat berlalu pergi dengan segera, dan setidak-tidaknya dapatlah kita meneruskan kehidupan harian kita macam biasa, dan bekerja kembali, kita dapat meneruskan aktiviti harian kita tanpa ada apa-apa masalah, tanpa rasa risau dan takut. Tapi itulah, kena sentiasa berjaga-jaga. Lepas habis tempoh 14 bulan April ni pun saya rasa bila nak keluar tu pun bukan kita boleh keluar macam dulu lagi. Kita nak jumpa orang tu pun kita teruslah mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga. Pakailah mask, pakailah glove, bawalah sanitizer,
penjarakan sosial ataupun social distancing tu kita teruskan sebab wabak ni dia bukannya boleh terhenti begitu saja dia mungkin boleh masih ada lagi saki-baki wabak virus ni yang tinggal walaupun selepas tempoh PKP tu tamat, dan kita teruskanlah dengan langkah berjaga-jaga. Okay, alright, so siapa yang dah join ni boleh tolong bagi salam, tolong kenalkan diri masing-masing. Dan seperti biasanya saya minta tolong tuan-tuan perempuan semua tolong sharekan lah sharekan video ni kepada rakan-rakan anda yang lain. InsyaAllah kita akan mulakan kelas online ni sedikit masa lagi. So sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain tu, tuan-tuan perempuan yang dah join tu tolonglah kenalkan diri, bagi salam, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Saya tahu ramai rakan-rakan FB saya, ramai followers saya dalam page Hartanah dan Anda ni yang mungkin baru je join, ni first time join rancangan live ni. Dan saya harapkan ini bukanlah kali pertama dan kali terakhir lah. Kita teruskan sebab setiap hari saya akan jalankan kelas online ni, dan setiap hari saya insya-Allah akan bersua muka bertemu dengan tuan-tuan perempuan semua pada jam 10 pagi untuk membincangkan topik-topik yang berkenaan dengan buku e-book saya, Tips Mudah Jual Beli Hartanah. Okey, so saya mengharapkan semua dah get ready dengan e-book masing-masing, dan juga kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan yang bermain di minda dan fikiran tuan-tuan perempuan semua, sila tanyakan soalan tersebut di ruangan komen, dan insya-Allah saya jawab soalan tersebut dengan cara yang terbaik dan dengan segeralah. Okey, so siapa-siapa yang dah join ni tak nampak pun lagi. Tak nampak pun lagi rakan-rakan saya yang biasa setia bersama-sama saya. Okay, siapa-siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri masing-masing, tolong tampilkan diri, sharekan video ni, jangan lupa sharekan. Saya kalau boleh, bukan niat saya nak bagi ilmu ni nak kena dapatkan ramai followers, nak kena ramai orang like baru saya akan buat live ni. Orang tak like ke, orang tak tengok ke, saya buat je sebab benda ni memang saya dah niatkan dalam hati. Saya dah niatkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, setiap hari saya dah niat untuk mencurahkan ilmu dan membuat siaran live ni. Ada orang tengok ke, tak ada orang tengok ke, saya tak peduli, saya tak kisah pun kan. Tapi kalau lagi ramai orang tengok tu, alhamdulillah. Maknanya apa yang saya cuba sampaikan ni sampai jugalah kepada masyarakat di luar sana, dan sekurang-kurangnya mereka bolehlah menimba ilmu, sikit sebanyak ilmu yang ada ni, yang memang ternyata ilmu ni bukan milik saya sebenarnya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma menyampaikannya saja. So kalau rakan-rakan yang dah join tu tolong bantu saya sharekan dalam Facebook masing-masing, dan tolong war-warkan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join lah kita pada pagi ni. Okey. So topik pagi ni kita nak sambung kelas malam. Kalau semalam saya dah terangkan tentang proses perjanjian jual beli untuk hartanah berstatus freehold. Untuk hartanah berstatus hak milik kekal. Jadi hari ni saya akan ceritakan pula tentang proses SNP ataupun jual beli, perjanjian jual beli untuk hartanah yang berstatus leasehold pula. Okey. So kalau boleh tuan-tuan perempuan flip pergi ke page nombor 25. Kalau dalam e-book saya yang lama ni, yang first publish yang pertama ni, pada muka surat 25, kita sambung di apa yang dimaksudkan dengan 3+1 bulan. Apa yang dimaksudkan dengan 3+1 bulan. Okey. Semalam, kita recap balik lah apa yang kita dah belajar semalam. Kalau semalam kita dah belajar macam mana proses kita nak kira tempoh 3+1 bulan, ataupun 3 bulan ni 90 hari campur lagi 1 bulan tu 30 hari dalam proses SNP untuk hartanah berstatus freehold ataupun hak milik kekal. Jadi hari ni saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan 3+1 bulan tu. Okay, kita biasa dengar bila kita tengok dalam perjanjian jual beli ataupun kita tengok dalam booking form, sebagai perunding hartanah, tuan-tuan perempuan biasa tengok dalam booking form tersebut, ada tempoh yang diberikan di dalam booking form untuk pembeli membayar baki harga jual
sebanyak biasanya 90% lah, sebab 10% kita dah bayar masa kita bayar booking, 3% masa kita sign SMP kita bayar lagi 7%, so 10% kita dah bayar. Okey, kemudian ada lagi baki 90%. So 90% ni biasanya kita akan bayar melalui pinjaman ataupun loan kita dengan bank ataupun dengan kerajaan lah. Okey, so kalau kita buat loan dengan bank ataupun kita buat loan dengan kerajaan, tempoh masa yang diberikan tu adalah 3 bulan campur 1 bulan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 3 campur 1? Okey, so kalau tengok dalam page 25 tu, okey, kenapa terma tu ditulis sebagai 3 campur 1 bulan? Okey, 3 campur 1 bulan ni maksud dia yang 3 bulan yang pertama tu adalah free of interest, tidak ada faedah lewat. Okey, tidak ada faedah lewat. Okey, so maksud dia, katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan tanda tangan SMP. Okey, kita recap balik, kita cerita balik yang semalam yang kita dah bincangkan berkenaan dengan bayaran 90% tu perlu dibayar dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan kalau hartanah berstatus freehold, 3 bulan tu bermula daripada freehold yang tidak ada sekatan kepentingan ataupun tidak memerlukan consent to transfer. 3 bulan tu bermula daripada tarikh, ingat tak semalam saya dah terangkan, 3 bulan tu bermula daripada tarikh SNP. Kita mulakan pengiraan 3 bulan tu daripada tarikh SNP. Okey. Kalau misal kata tanah tu berstatus leasehold yang ada sekatan kepentingan untuk memerlukan consent to transfer, 3 bulan tu bermula daripada tarikh konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah. Okey. Kalau hartanah tu masih lagi berstatus master title, dia belum ada lagi geran individu ataupun geran seratanya belum dikeluarkan lagi oleh pejabat tanah, 3 bulan bermula daripada tarikh apa ingat tak? Semalam kita dah terangkan. 3 bulan tu bermula daripada tarikh confirmation letter ataupun surat pengesahan status daripada siapa? Daripada pemaju. Okey, so 3 perkara ni tuan-tuan perlu faham dululah. So maksudnya tempoh 3 bulan bermula mengikut jenis hartanah tersebut masing-masing. Freeholdnya lain, leaseholdnya lain, yang belum ada gerannya pun lain. Okey, so untuk hari ni saya terangkan macam mana tempoh 3 bulan tu yang dipanggil free of interest. Okay. So kalau ikutkan dalam booking form ataupun dalam agreement to purchase, masa tuan-tuan puan sign dengan ejen hartanah, okay, ada dinyatakan dalam booking form tersebut tempoh bayaran baki 90% ataupun 90% daripada baki harga jualan tersebut perlulah dibayar oleh pembeli kepada penjual dalam tempoh 3 bulan ataupun 90 hari. Okey. Dan yang mana 3 bulan ni tidak ada faedah lewat dikenakan ataupun dichargekan kepada pihak pembeli. Okay. Kalau misal kata tak sempat untuk bank release ataupun disburse loan tuan-tuan perempuan kepada pihak penjual, maka pihak penjual telah bersetuju ataupun bersedia untuk memberikan perlanjutan masa ataupun extended completion date, dalam bahasa SNP-nya extended completion date, perlanjutan masa selama lagi 30 hari ataupun selama lagi 1 bulan. Itulah istilahnya bermula yang kita kena faham 3 campur 1 bulan. 3 bulan tidak ada faedah lewat bayar, 1 bulan tambahan tu ada faedah lewat bayar. Okey, berapakah faedah lewat bayar yang dikenakan? Faedah lewat bayar yang dikenakan biasanya adalah 8% ataupun 8%. Okey, so dalam mana-mana booking form, saya tengok kebanyakan agensi, kebanyakan agensi hartanah, kalau tuan-tuan puan beli dengan ejen hartanah, memang ada dinyatakan perkara tersebut dan memang perlu kita faham dan kita perlu akur dengan syarat bayaran baki harga jual tersebut. 3 campur 1 bulan, 3 bulan tidak ada faedah lewat, yang tambah 1 bulan tu ada faedah lewat. Okey. Cik Zul dah join. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Cik Zul. Okey, tolong sharekan Cik Zul. Macam biasalah tolong sharekan bagi ramai-ramai lagi kawan-kawan yang lain masuk. So Cik Zul tak ke mana ke hari ni? Tak ada pergi pasar ke, tak ada pergi kedai ke, beli barang makanan ke? So kita sambung Cik Zul
So siapa-siapa yang dah join tu macam Cik Zul ni steady je kenalkan diri, bagi salam kan. Tu yang best tu kan. Sekurang-kurangnya saya tahulah ada orang yang bersama-sama dengan saya Tak adalah saya bercakap seorang-seorang kat sini Okay. Alright, kita teruskan lagi Okay. Untuk hartanah yang berstatus freehold, maknanya 3 campur 1 bulan tu 3 bulan yang pertama tanpa faedah tu bermula daripada tarikh SMP lah. So yang campur 1 bulan lagi untuk extended completion date tu selepas tamatnya tempoh 3 bulan yang pertama, automatically dia akan bagi lagi pelanjutan masa lagi 1 bulan, tapi ada faedah lewat yang dikenakan sebanyak 8% daripada. Okay, 8% ni dikira daripada mana? 8% ni dikira daripada baki yang belum berbayar. Okay. Contoh, katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan beli, okay, macam yang saya tunjukkan dalam buku saya ni kan, tuan-tuan perempuan tengok kat situ. Jika pembeli terlewat 20 hari daripada tarikh akhir dalam tempoh 3 bulan pertama tadi untuk menyelesaikan baki harga jual berjumlah RM100,000 kepada penjual, cara pengiraan faedah lewat adalah seperti berikut. So baki harga jual RM100,000 kalikan dengan 8%. 8% ni faedah lewat yang dikenakan berdasarkan kepada S&P, kali jumlah hari yang lewat. Contoh ni 20 hari lewatnya, bahagikan dengan 365 hari. 365 hari setahun. Kalau dalam tahun ni tahun lompat ada 366 hari, jadi kena bahagikan dengan 366 hari lah. Kalau tahun biasa bukan tahun lompat ada 365 hari, so kita kena bahagikan 365 hari. Okey, lepas tu dapatlah jumlah faedah lewat yang boleh dikenakan. Okey, siapa yang perlu membayar faedah lewat ni? Faedah lewat ni perlu dibayar oleh pembeli. Okey, unfortunately memang benda ni adalah satu amalan biasa yang digunakan oleh mana-mana penjual hartanah. So kalau anda nak waive kan, ataupun anda nak exclude klausa berkenaan dengan 8% interest ni, anda boleh saja buat macam tu. Okay, dan saya syorkan kepada anda, especially orang Muslim kita, orang beragama Islam, daripada unsur-unsur riba di situ, tuan-tuan perempuan sebaik-baiknya waivekanlah kadar faedah lewat ni, dan tidak mengenakan charge lewat tersebut kepada pembeli sekiranya pembeli terlewat membayar baki harga jual tersebut. Okey, perlu difahamkan bahawa contohlah kata sekarang ni dalam tempoh 3 bulan tu pihak bank dapat loan, katalah pembeli tadi dapat loan 90%. 90%. So pihak bank dah disburse, katalah untuk bayar redemption. Ingat lagi tak bayaran tebus hutang redemption yang saya dah cerita semalam? Redemption sum tu ataupun bayaran tebus hutang yang perlu dibayar oleh bank pembeli kepada bank penjual, itu dipanggil bayaran tebus hutang ataupun redemption sum. Okay, so bayaran tebus hutang tu perlu dibayar. Okay, biasanya dalam tempoh 3 bulan yang pertama tu sempat. Katalah harga jual belinya adalah RM300,000. RM300,000, okay, dah bayar 10%, masa mula-mula sign SMP dah bayar 10%, ada lagi baki 90%. So 90% daripada RM300,000 tadi, maknanya ada lagi RM270. Okay, so yang RM270,000 ni katalah baki hutang penjual, baki hutang penjual ada RM170,000 dengan bank. Okay, so bank pembeli akan bayar kepada bank penjual jumlah RM170,000 tadi untuk tebus hutang dulu. Dan biasanya bayaran untuk tebus hutang ni dapat dijelaskan dalam tempoh 90 hari yang pertama yang tidak ada faedah penalti dikenakan. Okay, faedah lewat dikenakan. Okay, jadi sekarang ni yang tinggal baki yang perlu dibayar kepada penjual ada lagi RM100,000. Ada lagi RM100,000. Jadi RM100,000 ni, katalah kalau RM100,000 ni dah termasuk dalam bulan yang keempat. Masuk dalam bulan yang keempat. Jadi maknanya dia dah masuk dalam tempoh extended completion date di situ. Jika dah masuk dalam extended completion date, maka penjual berhak untuk menekan faedah lewat kepada pembeli. Dan pembeli perlulah membayar kepada penjual akan pengiraan yang saya dah terangkan tadi. Okay? So boleh baca dalam e-book saya tu, memang saya ada nyatakan, saya rasa contoh yang saya berikan tu cukup mudah untuk difahami. Okay? Kalau tuan-tuan perempuan tak faham juga macam mana cara coach nak kira benda ni, pening lah coach apa semua kan, tak payah risau, tak payah susah-susah. Okay?
boleh aja orang kata apa bertanya dengan saya, ataupun tuan-tuan perempuan boleh aja serahkan perkara ni kepada peguam yang mengendalikan urusan jual beli tuan-tuan perempuan nantilah. Tapi macam yang saya beritahu tadi, sebaik-baiknya lah, sebab benda ni dikonsiderkan sebagai faedah lewat. Jadi bila namanya interest ataupun faedah di situ, perlu difahamkan bahawa perkara ni adalah diharamkan, diharamkan dan tidak sepatutnya berlaku lah di kalangan umat Islam. Jadi kalau saya syorkan sepatutnya tuan-tuan perempuan waive lah. Benda tu memang ada termaktub dalam agreement. Termaktub dalam agreement. Kalau tuan-tuan perempuan tak nak kenakan faedah lewat tu, lagi bagus, supaya kita terhindar daripada melakukan riba. So amat ni kita perlu tinggalkan jauh-jauh lah. Alright. Dan kalau nak minta saya tak payah masukkan clause yang 8% faedah lewat ni pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh buang clause ni daripada perjanjian jual beli tuan-tuan perempuan semua. Jadi kalau lewat tu pun kena faham, bukan sengaja dilewatkan. Kadang-kadang pembeli ni dia memang bergantung harap, bergantung harap kepada pihak bank. Jadi bila dia bergantung harap pada pihak bank untuk disburse pinjaman tersebut, dia perlu dia dah jadi bukan kuasa dia ataupun bukan di bawah sure dia lah untuk bank ni lewatkan. Sebab bila dah sign perjanjian loan agreement, perjanjian pinjaman dengan pihak bank, maka pihak bank yang akan meneruskan dengan proses loan disbursement tadi. Jadi pembeli ni mungkin dia boleh bantu untuk follow up lah. Dia boleh bantu untuk follow up dengan pihak bank, dengan call banker dia dan minta benda tu dipercepatkan. Tapi urusan tu memang bukan urusan yang bukan hari ni buat esok tu dapat duitnya. Tidak. Dia adalah perkara-perkara, dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani dan perlu dilengkapkan sebelum bank boleh disburse ataupun release pinjaman daripada pihak pembeli tu kepada pihak penjual. Okay Cik Zul, okay, lockdown habis, beli online, support guys, komen sikit. Okay, macam tu lah bagus Cik Zul. Tolong komen banyak-banyak bagi kita sama-sama ni lah. Okay. Alright, terima kasih kepada yang join. Okay, ni Majdah Ahmed ni dah join sekali ni, tengah masak apa tu yang? Kalau rasa tak kerti nak tak tahu, tak ada idea nak masak apa, tak apalah. Apa-apa yang ada kat dapur tu masak ajalah. Kita ni bukan cerewet sangat, kita makan je kan. So kejap lagi kita tolong awak kat dapur. Right? Okay. Seterusnya kat bawah tu, pembeli perlu menyelesaikan jumlah sebanyak RM438.35. Ni berdasarkan contoh yang saya bagi tadi. RM438.35 kepada penjual sebelum penjual boleh menyerahkan kunci rumah ataupun vacant possession, milikan kosong kepada pembeli. Okey. Jadi, masa bila yang nak kena bayar jumlah faedah lewat ni? So jumlah faedah lewat tu perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual sebelum penjual menyerahkan kunci rumah kepada pembeli. So bila nak serahkan kunci rumah tu, penjual minta bayar dululah. Dan lawyer pun akan mengingatkan kepada pembeli untuk membayar jumlah faedah lewat ni sebelum pembeli boleh diserahkan dengan kunci rumah tersebut. Faham ke faham? Yang lain-lain yang senyap macam ni, saya risau orang senyap ni maksud dia faham ke ataupun dia tak faham kan? Dalam kelas, kalau biasanya kalau kita belajar kat sekolah, kalau yang duduk belakang tu, yang dia diam tu, adalah benda lain yang dia buat kan. Dia tengok tu dia tak faham ke, dia tengok tu dia faham ke, cikgu pun tak tahu kan. So siapa yang tak faham tu tolonglah bertanya. Sekurang-kurangnya saya tahulah anda tak faham dan saya cuba untuk terangkan dengan lebih mudah untuk anda fahami. Okay, alright. So lagi lama masa yang diambil oleh pembeli untuk menyelesaikan baki harga jual, maka akan lagi tinggilah jumlah faedah lewat yang perlu dibayar kepada penjual. So kena buat perkara tu dengan segeralah. So tips nak mengelakkan anda daripada terlewat untuk membayar baki harga jual kepada penjual. Apa tipsnya? Yang pertama, bila pihak bank dah telefon anda untuk anda tanda tangan dokumen perjanjian pinjaman dengan pihak bank, maka janganlah dilewatkan. Kena segerakan jumpa banker. Kalau katalah sekarang ni, sebelum anda nak sign loan agreement, anda kena sign letter offer dulu, surat tawaran pinjaman dengan pihak bank dulu. So kalau katalah banker dah call, encik, letter offer dah siap ni.
Letter offer dah siap, encik boleh tak datang kita jumpa untuk sign letter offer ni. Okay, so pada masa tu segerakanlah pergi berjumpa banker tersebut. Segerakan pergi berjumpa banker tersebut dan tanda tanganlah terus letter offer tersebut kepada pihak bank lah. Okay, so bila dah tanda tangan dokumen letter offer, barulah pihak banker boleh melantik peguam, peguam yang mewakili pihak bank untuk menyiapkan perjanjian pinjaman pula, ataupun nak siapkan loan agreement pula. So maknanya letter offer tu adalah langkah yang pertama ataupun step yang pertama. Okay, langkah yang kedua, tuan-tuan perempuan perlu tanda tangani perjanjian pinjaman ataupun loan agreement dengan pihak peguam. Okay, so jangan ingat bila dah sign letter offer, tanggungjawab tuan-tuan perempuan tu dah selesai. Tak, letter offer tu hanyalah langkah yang pertama, baru first step. Ada step yang kedua. Step yang kedua which is tuan-tuan perempuan perlu jumpa dengan peguam, jumpa dengan lawyer yang menguruskan perjanjian pinjaman dan menandatangani perjanjian pinjaman tersebut dengan segera. So jangan dilengah-lengahkan, kena segeralah jumpa dengan peguam yang menyelesaikan urusan dokumentasi pinjaman. So itu antara tips yang pertama yang saya boleh bagi. Okey, tips yang kedua. Okay, banyak tips yang nak bagi ni. Tips yang kedua, kalau tuan-tuan puan-puan ada diminta untuk memberikan apa-apa dokumen yang berkenaan dengan pinjaman ataupun pembelian rumah tersebut, okay, pinjaman perumahan ataupun SMP agreement, okay. So tuan-tuan perempuan perlulah menyegerakan memberi dokumen tersebut kepada pihak bank untuk bank proses. Okay. So jangan ingat bila dah sign letter offer, dah sign loan agreement, boleh lepas tangan begitu saja. Tidak. So tips yang kedua, kadang-kadang pihak bank ada minta kita bagi further documents kepada mereka. So bila mereka minta further documents tu, contoh katalah mereka minta, cik, dokumen cik ni tak lengkap sebabkan cik kena buat akuan berkanun, sebagai contohlah, ataupun statutory declaration. So bila bank dah minta ataupun lawyer bank dah minta, maka tuan-tuan perempuan perlulah menyegerakan bagi dokumen tersebut. Ataupun bank ada bagi syarat, okey, cik, kalau cik nak proceed dengan loan ni, cik kena ambil MRTT dengan kami, ataupun nak kena ambil insurans dengan kami. So wow, kali ni sempat join kelas tu, alhamdulillah. Okey, Hafizul, terima kasih Hafizul. Lama tak nampak Hafizul ni. Dah ke mana menghilang Hafizul, dah berapa rasanya banyak kali lah kita buat live kan. Tak sempat lah. Okey, tak apa. Terima kasih Hafizul join. Okey, tolong share kan Hafizul. Tolong share kan pada kawan-kawan yang lain, sudah tarik ramai-ramai sikit, masuk sikit. Alright, so berbalik kepada benda tadi, kalau katalah tips yang kedua tadi tu, kalau bank minta kita kena bagi dokumen ataupun kita kena ambil apa-apa package tambahan yang bank tawarkan, jadi sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan jangan berlengah, teruslah menuruti apa yang arahan yang bank minta lah. Okey, Amirul pun dah join. Macam nilah. Okey, Amirul, terima kasih Amirul. Okey, alhamdulillah, sihat-sihat Amirul, sihat-sihat. Okey, Amirul macam mana? Okey. Dalam tempoh KP ni duduk kat rumah tu, jangan duduk saja. Buatlah apa-apa perkara yang boleh mendatangkan manfaat. Kalau saya tanya saya pendapat aja benda yang boleh dibuat. Antaranya meriahkan Facebook page masing-masing. Okey, saya dah ajar dah sebelum ni. Okey, so mungkin Amirul ada tertinggal kot. Kalau boleh scroll balik, tengok balik cara-cara nak dapatkan listing, cara-cara nak dapatkan prospect buyer, benda tu semua saya ada sharekan sebelum ni. So salah satu caranya adalah dengan kita pastikan Facebook page yang kita dah buat dimeriahkan. So cara nak meriahkan Facebook page tu saya dah ajar. Okey, boleh scroll okey, tak apa, nanti ada masa kita boleh WhatsApp. Amirul boleh WhatsApp saya. Okey, kita boleh sembang-sembang lepas ni, bang. Saya sepanjang tempoh PKP ni duduk melangur kat rumah ni, mendatangkan kebosanan tahap orang kata tahap gaban kan. So memang kalau ada orang PM saya ke ada orang WhatsApp saya tu, memang saya seronok lah. Sekurang-kurangnya adalah kawan-kawan untuk saya sembang. Okay, alright. So saya tengok itu antara tips yang ada. So tips yang pertama tadi, jangan lengah-lengahkan. Kalau misal kata dia orang minta sign dokumen ataupun agreement tu, kena segeralah. Okay, yang kedua,
Ni tips yang kedua, kalau bank minta dokumen, kita bagilah dokumen tu dengan kadar segera. Okey, tu antara perkara-perkara yang kita perlu ni lah. Okey, yang ketiga, ni satu lagi tips yang saya nak tekankan pada tuan-tuan perempuan semua. Okey. Biasanya bila kita buat application ataupun permohonan untuk dapatkan pinjaman, okey, tendensi untuk kita submit loan application kepada banyak bank tu memang ada. Biasanya kita takkan puas dengan submit kepada satu bank aja. Kita submit kepada banyak-banyak bank. Ni pun saya dah syorkan kepada tuan-tuan puan sebelum ni. Okey. Tapi kena faham tempoh masa untuk kita apply loan tu memang dah termaktub dalam booking form. Dalam booking form ataupun ATP, agreement to purchase dengan agent tu memang dah termaktub. Tempohnya kat situ biasanya diletakkan 14 hari ataupun 14 hari bekerja. Ada setengah agensi yang lenient sikit tu mungkin dia bagi sampai 30 hari bekerja pun ada. Ada yang sampai 21 hari pun ada. Tengok pada booking form masing-masing lah. Okay? Jadi maksud dia, bila kita submit loan kepada banyak bank, okay, biasanya kita akan ada sifat ataupun ada sikap untuk tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat ni maksud dia, katalah bank sotong, bank sotong tahu kan bank apa kan? Bank sotong dah bagi dah letter offer, lepas tu dalam masa yang sama kita tengok, offer yang bank sotong bagi ni katalah 4.12%. Okay, 4.12%. Okay. So dalam hati kita, aku dah submit banyak bank ni, tunggulah bank lain, bank Rimau ke, bank apa lagi, macam-macam bank ada kan, katalah 2-3 bank lagi, kita nak tunggu result daripada bank-bank yang lain. Okay. Tapi perlu faham bila kita nak tunggu tu sebenarnya tempoh yang kita perlu patuhi dalam booking form tersebut tengah berjalan. So maksud dia kat situ, apa yang saya nak tegaskan di sini, macam mana kita nak tunggu, berapa lama tempoh masa yang kita ambil untuk tunggu, perlu mematuhi terma-terma yang terkandung di dalam booking form lah. Kalau terma tu kata 14 hari bekerja, maka kalau katalah bank sotong dah bagi letter offer, bank-bank lain masih lagi belum dikeluarkan, jadi kita perlulah menandatangani letter offer ataupun surat tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Kalau masa tu panjang lagi tak apa. Kalau masa tu memang dah suntuk, katalah yang keluarkan surat tawaran tu hari yang ke-13 sebagai contoh. Esok dah nak kena sign SMP ni. Kan, esok hari yang ke-14, okay, dah consider tempoh masa tu dah habis lah kan. So kita dah nak kena sign SMP pula. Okay, jadi saranan saya sebaik-baiknya terima je lah. Terima je tawaran tersebut. Sebab kalau kita nak tunggu, takut kita dah breach, kita dah langgar terma yang nyatakan ataupun tempoh yang dinyatakan di dalam booking form yang kita tandatangani. Okay, alright. Apa yang Amirul tulis ni? Shop lot 400,000 settle, subsale 130,000 settle. Ada cuma tak dapat like dan komen 3 hari. So kita boleh update sampai 14 bulan. Okey, tak apa Tahniah lah yang mana yang dah settle tu, Yang dah settle tu tahniah banyak-banyak. Teruskan cari listing jual, itulah kerja rent. Kalau kerja rent duduk rumah goyang kaki je, makan tidur je, tu bukan rent namanya kan. Yang ada free time tu teruskan, buat aktiviti yang bermanfaat. Jangan menyalahkan takdir semata-mata. Susahlah during PKP ni, tak boleh nak keluar, nak buat viewing tak boleh. Mentang-mentang hari ni hari Sabtu, esok hari hari yang biasanya sibuk untuk perunding-perunding hartanah ni, saya tahu sangat lah, kawan-kawan rent kita ramai kan. Hari Sabtu dengan hari Ahad je penuh dah jadual. Pagi dengan ni, tengah hari kan dengan buyer lain pula, petang dengan buyer lain pula kan. Itu memang biasalah kan. Tapi itulah, bila time PKP ni dah semua masing-masing dah bahasa kasarnya sangap je duduk rumah kan. Asyik nak tidur je, asyik nak relax je kan. So masa-masa sekarang ni lah yang kita manfaatkan. Apa yang kita kena buat dalam masa-masa sekarang ni, kalau ada fanpage tu, kita kena meriahkan fanpage kita. Okay, kalau kita ada database tu, kita boleh follow up balik lah. Database, pastikan dah ada method ataupun teknik untuk kita tarik leads dan juga penuhkan database prospek buyer kita ataupun prospek seller kita.
Tu yang nak kena kata apa, belajar lah cara macam mana nak tarik leads kan. Tu boleh tengok lah. Saya dah postkan dalam apa ni page saya. Dalam YouTube channel pun ada video saya terangkan tentang perkara tu. Boleh tengok. Siapa yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe YouTube channel saya, Hartanah dan Anda. Okay, siapa yang belum follow Hartanah dan Anda tu, follow lah Hartanah dan Anda. Okay, so dalam tu macam-macam maklumat, macam-macam informasi saya dah sharekan. Okay, pastikan see first. See first dulu bila tengok dekat apa ni fanpage ni Hartanah dan Anda ni, klik kat button see first supaya anda tidak ketinggalan bila saya ada buat live ni. Anda akan dapat notification daripada Facebook lah. Okey, kita tengok dalam e-book saya balik. So ini contoh grant jenis hartanah individu freehold. Okey, contoh grantnya ada kat sini. Okey, boleh tengok lah. Okey, muka surat pertama contoh grant jenis hartanah individu freehold. Tengok kat atas tu, dia tulis geran, G-E-R-A-N, geran. Okey. Okey, negeri Sembilan lah. Yang ni kalau tengok lambang atas ni Negeri Sembilan apa ni geran ni. Daerah mana, Seremban ke apa ke, Bandar Pekan Mukim Country. Okey, ni biasanya tulis lah pekan apa, pekan apa ni Seremban ke, pekan Labu ke, pekan Nilai ke. Nombor lot, okey, nombor lot dia pun ada kat situ. Luas lot, okey, berapa keluasan dia lah, berapa meter persegi. Kategori penggunaan tanah ada nyatakan kat situ, bangunan ke, pertanian ke, apa tu, industri ke, nombor pelan, nombor lembaran piawai, nombor fail. Okey, ni semua dinyatakan lah dalam contoh grant tersebut lah. Okey, yang paling penting saya nak tunjuk kat tuan-tuan dan puan kat bahagian bawah sekali, sekatan-sekatan kepentingan. Nampak tak? Sekatan-sekatan kepentingan. Okey, kalau tengok kat bawah tu dia tulis tiada. Tiada ni maksud dia hartanah tersebut tidak ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pejabat tanah. Ini biasanya untuk tanah berstatus freehold lah, macam tu. Okey. Alright, muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua, nampak tak? Dia tulis kat situ, atas tu dia tulis rekod ketuan punyaan. Okey, rekod ketuan punyaan maknanya kat situlah yang dia senaraikan siapa tuan punya tanah ataupun owner tanah tersebut. So ni nama dia, nombor IC dia dengan alamat dia lah. Okay, dia akan letak kat situ. Rekod urusan. Okay, rekod urusan ni biasanya kalau hartanah tersebut ada gadaian ataupun ada caveat ataupun ada apa ni dipajakkan kepada mana-mana pihak, dia akan tuliskan dekat bawah tu, rekod urusan tu. Jadi yang apa ni rekod urusan ni kalau digadaikan ataupun dicagarkan kepada bank, katalah bank Sotong, ditulislah kat situ, bank Sotong Sdn Bhd. So itu untuk kalau hartanah tu masih lagi ada gadaian, okey, ataupun yang kita panggil dalam bahasa undang-undangnya bebanan, encumbrances, encumbrances, bebanan. Cuba sebut encumbrances. Liz Hassan, oh, Liz Hassan dah join, terima kasih. Liz tolong sharekan, Liz, tolong sharekan. Tarik lagi ramai-ramai. Oh, Anggun pun ada. Okey, Anggun baguslah Anggun. Tiap hari tengok macam ni lah, bagus kan. Bila hari-hari tengok, nanti lama-lama dah boleh terror dah boleh faham dah. Okey, terima kasih Anggun. Tak nampak pula nama Anggun kat sini. Tak keluar lah. Kadang-kadang phone saya ni bengong juga kan. Benda yang orang tu kadang-kadang dia dah komen dah. Coach, saya dah komen ni. Tapi tak keluar-keluar pun kat situ. Saya minta maaf lah kalau saya tak nampak. Sebab saya nampak ni yang saya sebutkan nama ni semua yang saya nampak. Yang saya tak sebutkan nama ni saya tak nampak. So minta maaf lah kalau saya tak tegur anda tu. Bukan tak tegur maknanya saya sombong tapi saya tak nampak. Tu saya minta maaf lah. Okay. So jenis hartanah yang kedua yang saya nak tunjukkan kat sini, jenis hartanah freehold tapi dia hak milik strata. Okay, dalam buku saya tu ada hak milik strata ni, saya ada bagi lampiran contoh hak milik strata tu. Okey, apa beza hak milik biasa dengan hak milik strata? Kalau kali tu dia dah tulis akta hak milik strata. Akta title ni atas kali tu memang dia tulis akta hak milik strata. Okey, nampak tak lambang kat atas tu? Okey, ni untuk Negeri Selangor lah. Lambang jata Negeri Selangor kat situ kan. Okey, so dekat bahagian dia punya headline dia tu, dia akan tulis nombor geran ataupun nombor hak milik di dalam kotak. Di dalam kotak. Okey. So bila nombor hak milik tu dinyatakan, kalau misal kata tadi beza yang kita tengok individual title yang property yang bukan strata, dia buat macam ni. Dia buat macam ni kan. Nampak tak? Ni bahagian dia, bahagian ni. Okey. Tapi kalau hak milik strata ni dia punya nombor geran dia kat dalam kotak ni. Nampak tak? Dalam kotak ni. Okey.
Anggun dah keluar dah. Terima kasih Anggun. Jom dengar kelas Coach Isaac. Penerangan memang jelas. Terima kasih. Okay, terima kasih Anggun sorry lah tadi saya tak perasan Anggun dah online. Saya ingatkan Anggun tak ada. Tapi saya tahu Anggun memang setia bersama saya. Saya jejak Anggun kan. Bagi Anggun apa kembang sikit Okay, terima kasih Anggun Terima kasih. So cukai pajakan selama berapa tahun negeri mana, daerah mana, bandar mana, apa semua tu dinyatakan di bahagian bawah ni. Nampak? Kat bahagian bawah ni. Okay. Alright. So nak tahu geran ni freehold ke tak freehold, tengok dia punya pegangan tu. Pegangan tu kalau dia tulis pegangan selama-lamanya, maka dia tidak ada tempoh pajakan dan ia dikonsiderkan sebagai hartanah hak milik kekal lah, ataupun hak milik freehold lah. Nampak kat atas ni? Pajakan selama dia tulis tiada kan. Kalau pajakan selama 99 tahun berakhir pada sekian-sekian hari bulan, itu hak milik yang kita panggil pajakan lah. Dia hak milik leasehold. Kalau macam ni, dia hak milik freehold. Okay. Okay. Anggun ada apa-apa nak tanya Anggun? Yang lain-lain kalau tak faham boleh tanya Saya suka kalau anda ada two-way communication kat situ. Bila anda bersembang dengan saya seronok. Saya mengalu-alukan setiap pertanyaan tuan-tuan dan puan. Okey. Alright, kat bahagian soalan kedua, ni sama macam geran yang bukan strata tadi. Dia ada tulis rekod ketuan kepunyaan. Siapa owner tanah dicagarkan pada bank mana, semua ada dinyatakan di muka surat yang kedua. Okey, geran strata, biasanya geran strata ni dia lagi besar. Kalau geran yang bukan strata tadi, yang untuk property individual yang landed tu, dia geran dia kecil lah. Dia bukan kecil, dia A4 size. Kalau geran strata ni dia besar sikit. Sebab apa dia ada pelan belakang tu ada pelan hak milik strata. Pelan hak milik strata ni, okay, dia punya pelan tu memang biasanya A3 paper. A3 paper tu dia lipat. Dia lipat A3 paper memang besar lah. Dia punya pelan tu kan banyak. Dekat sini tak ada pula contoh pelan. Saya tak scan, tak masukkan dalam buku ni. Kalau saya boleh tunjukkan nanti, ada masa kan saya boleh tunjukkan. Dalam hak milik strata punya pelan dia tu memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya ada 6. Satu dia tunjukkan blok. Blok berapa. Satu lagi dia tunjukkan floor plan untuk tingkat tu. Satu lagi dia tunjukkan untuk unit tu punya floor plan. Satu lagi tu mungkin ditunjukkan untuk aksesori parcel. Kalau misal kata termasuk dengan parking, dia masukkan sekali dalam plan geran strata tersebut lah. Okay, itu saja je lah nak bagi maklumat ni, nak bagi you all semua nampak lah dia punya perbezaan. Kalau misal kata geran biasa yang landed punya property, kat belakang tu pun ada plan juga, tapi plan itu kecil je lah. A4 paper tu saja dia akan ambil mungkin 1/3 daripada A4 paper tu ada plan dia tu. So kat bahagian belakang sekali, kat geran bahagian belakang sekali tu ada dia punya plan. Itu untuk hartanah yang hijau title landed lah. Okay. Satu lagi saya nak tekankan di sini. Okay, nak bagi tuan-tuan puan-puan faham. Jangan terkejut. Jangan terkejut kalau hartanah yang landed, rumah semi-D ke, rumah teres ke, rumah banglo ke, hartanah ni landed. Tapi sorry tadi connection ada masalah. Walaupun dia landed, tapi geran dia berstatus hartanah strata. Okay, hak milik hak milik dia hak milik strata. Okay, walaupun dia landed, duduk dekat atas tanah, tapi gerannya masih lagi status strata. Kenapa jadi macam tu? Okay, sekarang ni untuk pengetahuan semua, kebanyakan pemaju hartanah, especially pemaju hartanah yang buat perumahan, projek-projek perumahan yang berada dalam kawasan gated and guarded. Okay, gated and guarded. Gated and guarded ni maksudnya kawasan perumahan yang berpagar. Biasanya diorang akan buat permohonan kepada pejabat tanah untuk hak milik itu dikeluarkan atas hak milik strata. Kenapa? Sebab untuk memudahkan urusan pembayaran maintenance. Maintenance di kalangan setiap owner unit. Kalau misal kata buat di bawah hak milik strata, jadi dalam akta hak milik strata tu memang dah jelas dinyatakan maintenance tu adalah sebahagian daripada perkara yang diwajibkan kepada setiap unit owner. Setiap unit owner tak boleh nak culas daripada membayar
bayaran maintenance tersebut. Itu yang dah digariskan di bawah atas hak milik serata lah. Kalau kita buat property tu under individual title ataupun hak milik individu biasa, kalau katalah rumah landed walaupun dalam gated and kita buat dalam bentuk pemaju tu dah keluarkan mengikut pejabat tanah punya arahan, keluarkan hak milik individu bukan hak milik strata. Okey, kebarangkalian untuk kutip bayaran maintenance daripada setiap unit owner tu agak susah ataupun agak liat sikit nak dapat. So bila buat dalam hak milik strata ni, dia lebih tersusun, lebih kemas, lebih menjamin pembayaran maintenance tersebut daripada setiap unit owner. Sebab tu pemaju sekarang ni, especially dekat kawasan-kawasan bandar besar lah, dekat JB dah ada, dekat KL dah ada, dekat Penang pun ada juga saya dengar macam tu. Kebanyakan hak milik yang dikeluarkan untuk gated and guarded area, rumah-rumah landed ni dikeluarkan dalam bentuk strata. So jangan terkejut kalau tuan-tuan perempuan beli rumah tiba-tiba tengok apa grand strata, rumah yang aku beli rumah banglo kot. So jangan terkejut, memang ada macam tu. Okay, so faham okay. Liz Hassan, okay, terima kasih Liz. Baik-baik tuan. Okay, alright. Anggun kembang je ke? Kesian Anggun kena bahan dengan saya. Jangan marah Anggun, saya gurau-gurau je. Zul, okay, faham coach. Terima kasih Zul. Okay. So, alright. So, apa lagi yang kita nak kena terangkan untuk pagi ni? Okay, kita sambung ke muka surat yang ke-32. Okay. Muka surat ke-32 ni. Hartanah yang mempunyai sekatan ataupun bebanan, encumbrances, apa bezanya dalam proses pindah milik? Okay. Ni yang saya baru masuk ke isi yang sepatutnya. Kat topik saya tu cerita tentang proses jual beli untuk hartanah berstatus. Jadi inilah yang saya nak terangkan kat sini. Hartanah yang berstatus leasehold, kebanyakannya mempunyai sekatan kepentingan ataupun restriction in interest. Restriction in interest. Siapa-siapa boleh tolong type kat situ, sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan dash consent ataupun kebenaran pindah milik. Okay, so kena faham apa yang dimaksudkan dengan sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan adalah consent ataupun kebenaran pindah milik yang perlu diperolehi daripada pejabat tanah. So itu yang dimaksudkan dengan sekatan kepentingan ataupun bahasa orang putihnya restriction in interest. Okey. Lepas tu saya tengok, saya tulis dekat atas tu, dekat topik kat bahagian header tu, ada slash bebanan. Okey. Kena faham sekatan kepentingan, restriction in interest dan juga bebanan ataupun dalam bahasa Englishnya kita panggil encumbrances adalah dua perkara yang berbeza. Okay, dua perkara yang berbeza. Dia bukannya perkara yang sama. Sekatan kepentingan tu lain, bebanan tu lain. Kat mana beza dia? Okay. Sekatan kepentingan ni memang bila keluar-keluar je geran tu, daripada pejabat tanah, bila geran individunya ataupun geran seratanya dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, sekatan kepentingan tu memang dah wujud daripada awal lagi. So maknanya kalau katalah dekat situ dia tulis sekatan kepentingan, tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, siapa yang letakkan syarat tu? Yang letakkan syarat tu adalah pihak berkuasa negeri ataupun pejabat tanah sendiri. Faham ke faham? Okey. Tak apa. Cuba telan dulu absorb dulu apa yang saya cakap ni. Okey, tulis kalau tak faham tu tulis. Sekatan kepentingan daripada awal-awal lagi pejabat tanah dah keluarkan geran tu, memang dah wujud dah benda tu. Okay, so maknanya bila awal-awal pejabat tanah keluarkan geran tu memang dah keluar dah sekatan kepentingan, tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dijual, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Memang dah dinyatakan daripada awal lagi. Okay, fahamkan kat situ dulu Oh, Cikgu Jamrul dah join. Alhamdulillah. Cikgu lambat pula hari ni cikgu. Pergi pasar ke? Kak Yati suruh beli lauk Ke orang kata apa, sibuk berkebun kat luar tadi Terima kasih cikgu Terima kasih join. Okay, alright.
So yang kedua, bebanan. Okey, encumbrances. Okey, ni saya nak ceritakan apa beza dia. Okey, bebanan ni benda tu adalah perkara yang wujud selepas daripada geran tu dikeluarkan. Okey, sekatan kepentingan masa geran tu nak keluar. Dah ada dah sekatan kepentingannya. Okey, yang syarat kena dapatkan kebenaran pindah milik apa semua tu, bila geran tu keluar je daripada pejabat tanah, beranak-beranak aja geran tu dah ada dah sekatan kepentingan tu. Encumbrances tak ada lagi masa tu, bebanan ni belum ada lagi. Bebanan ni hanya wujud bila mana tahu, bila mana kita dah buat apa-apa urusan ke atas tanah tersebut. Contoh yang dipanggil bebanan ni biasanya kita gadaikan ataupun kita cagarkan hartanah ataupun rumah kita tadi tu kepada pihak bank untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Masa itulah baru wujud bebanan ataupun encumbrances ni. Contoh lain adalah caveat. Caveat ni, semalam semalam ke? Tak silap saya ada soalan tanya apa beza caveat dengan gadaian, tapi saya dah terangkan dah. Saya dah terangkan dalam live saya semalam. Okey, tak apa, saya ulang lagi sekali. Gadaian ni adalah bila kita buat pinjaman dengan bank. Okey, bila kita buat pinjaman dengan bank, okey, kita akan gadaikan hartanah kita tu kepada pihak bank. Okey, sebagai yang dipanggil security, sebagai jaminan kepada pihak bank. Okey, so bila kita dah gadaikan kepada pihak bank, sekiranya kita ni gagal melunaskan bayaran pinjaman, tak bayar monthly installment kepada pihak bank. Okey, dengan gadaian tersebut, di bawah kanun tanah negara, di bawah National Land Code, Akta Kanun Tanah Negara tu, dia memberi hak kepada pihak bank untuk melelong hartanah kita tadi. Itu maksud gadaian. Okey, so kena faham kat sini. Okey, awak pinjam dengan bank sotong, bila pinjam dengan bank sotong takkan nak bagi awak free pinjam macam tu aje, kan? Dia mestilah awak kena tanda tangan dokumen perjanjian pinjaman lah dengan dia, kan? Okey, dalam dokumen perjanjian pinjaman yang awak sign dengan bank sotong tu tadi, ada satu lagi dokumen dipanggil dokumen gadaian. Okey, dalam borang di Kanun Tanah Negara tu, borangnya adalah borang 16A. Okey, borang 16A ni awak dah tanda tangan sekali masa nak sign loan agreement tu, awak tanda tangan sekali borang 16A. Okey, so bila bank sotong dah terima dokumen perjanjian pinjaman awak tu, okey, bank sotong akan daftarkan di pejabat tanah. Borang 16A itu didaftarkan dekat pejabat tanah untuk mendaftarkan gadaian tersebut atas nama bank sotong. Faham tak? Okey, so bila dah ada 16A didaftarkan atas nama bank sotong, jadi dalam geran tu nanti kat bahagian bawah tu yang saya tulis tadi. Okey, jap saya tunjuk balik kat sini. Ni. Okey, rekod urusan, nampak tak? Rekod urusan. Okey, dekat bahagian ni nanti akan tertera gadaian dipegang oleh apa? Okey, dipegang oleh bank sotong. Dia tulislah kat situ. Okey, so bila dah digadaikan kepada bank sotong, kalau katalah, na'udzubillah, minta jauh lah, ada di antara kita yang tak dapat nak membayar pinjaman kepada bank, maka bank boleh ambil tindakan undang-undang dengan melelong ataupun tindakan foreclosure proceeding, dia panggil dalam bahasa orang putih dia lah. Foreclosure proceeding. So dia boleh foreclose ataupun boleh lelong hartanah tersebut atas pengingkaran kita untuk tidak membayar pinjaman ataupun monthly installment kita dengan pihak bank tu lah. Okey, faham tak? Okey, setakat ni saya rasa penerangan tu tak faham rotan je. Garang sangat cikgu. Saya rotan pun tak ada ni cikgu. Nak kena beli rotan dulu macam tu. Tali pinggang nak. Okey, so itu untuk gadaian, untuk gadaian. Okey, so fahamkan kat situ konsep gadaian ni macam mana. Kita gadaikan kepada pihak bank. Okey, bank boleh ambil tindakan. Kalau kita tak bayar, bank boleh lelong dengan gadaian kita dah buat tadi tu. Okey, kalau caveat ni pula dia tidak memberi hak kepada pihak bank untuk lelong. So maknanya caveat ni terhad setakat dia menyekat. Caveat ni macam sekatan, dia macam satu bentuk untuk bahasa mudahnya menyekat lah kot. Menyekat. Dia nak buat apa-apa transaksi tu tak boleh sebab ada caveat.
Dan gadaian, kalau kita cerita gadaian tadi, gadaian ni selagi mana kita tak bayar habis pinjaman tu kepada pihak bank, selagi itulah gadaian tu masih wujud dan belum dilepaskan. So tadi yang saya cerita semalam, ingat tak? Yang pagi tadi pun saya dah ada recall sikit. Bila kita dah bayar bayaran tebus hutang ataupun redemption statement tu, kita dah bayar, redemption sum tu kita dah bayar kepada pihak bank, barulah gadaian tu dilepaskan. Ataupun dalam istilah undang-undang discharge of charge tu dilepaskan. Okay, so maknanya kita nak lepaskan gadaian, kita kena bayar habis pinjaman kita, dah bayar habis pinjaman tu, barulah bank akan lepaskan gadaian tu. Itu untuk gadaian. Okay, macam caveat ni pula, dia ada tempoh masa tertentu. Tempoh sah laku caveat di atas grant tu ada tempoh tertentu, which is maksimumnya adalah 6 tahun. So kalau katalah contoh sekarang ni, okay, contoh paling mudah sekali, katalah tuan-tuan perempuan ni dah pun beli rumah, dah sign SNP, dah sign perjanjian jual beli. Okay, katalah tuan-tuan perempuan risau dalam keadaan yang mungkin penjual ni penjual yang tidak tuan-tuan perempuan ni tak kenal ataupun mungkin tak berapa biasa dengan dia, risau takut penjual ni jual kepada pihak ketiga, pihak lain pula. Walaupun tuan-tuan perempuan dah sign perjanjian jual beli dengan dia, takut pula dia ni tak boleh percaya, dia dapat better offer, dapat offer yang lebih tinggi, dia jual pula pada pihak lain. Okay, so sementara nak tunggu pindah milik tu disempurnakan, kan saya dah ceritakan pindah milik ni proses nak sampai tukar nama dalam grant tu, daripada nama penjual kepada nama tuan sebagai pembeli, dia ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan kan. Okay, so sementara nak tunggu 3 bulan tu selesai, tuan-tuan perempuan boleh masukkan caveat untuk menghalang. Ini adalah satu halangan. Satu halangan untuk menyekat penjual ni daripada menjual hartanah tu kepada pihak ketiga ataupun nak gadaikan kepada pihak lain. So dia tak boleh buat macam tu. So bila tuan-tuan perempuan dah sign perjanjian jual beli, tuan-tuan perempuan boleh memasukkan caveat ke atas hartanah tersebut. Boleh daftarkan caveat tu. Okey, kalau tanya dengan saya, perlu ke tidak? Perlu ke tidak masukkan caveat? Okey, kalau tanya saya, pendapat saya sebenarnya tengok kepada case to case basis. Untuk hartanah yang berstatus freehold, berstatus freehold, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan masukkanlah caveat. Sebab dia boleh buat pindah milik. Kalau katalah hartanah tu berstatus freehold, lepas tu kebetulan pula owner ni tak ada hutang dengan bank, tak ada gadaian dengan bank, so dah buat lenses, dah tengok kat situ, dia tak ada hutang dengan bank. Jadi kalau tanya pendapat saya, untuk protect hak tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli, dah sign dah pun SMP tu, nak mengelakkan daripada penjual ni berlaku buat pindah milik tanpa pengetahuan dan sebagainya. Okay, tuan-tuan perempuan sebaik-baiknya masukkanlah caveat. Okay, modal nak masukkan caveat ni berapa? Okay, modal dia biasanya lah, dia tengok pada pejabat tanah masing-masing. Biasanya modalnya adalah di bawah RM400 untuk satu caveat dimasukkan. Okay, itu untuk masuk. Nak batalkan caveat pun ada modal juga. Modal untuk batalkan caveat, kalau tak silap saya dalam 200 macam tu. Saya pun dah lupa dah. Dah lama tak pergi office, lupa pula. So lebih kurang macam tu lah. Nak batalkan caveat ada modalnya, nak masukkan caveat pun ada modalnya. Okay, so kalau risau, takut lah, tak kenal lah siapa-siapa tak penjual ni, nama pun macam nama penipu je kan, kita risau takut dia nipu kita ke apa ke, jadi kita syorkan masuklah caveat. Okay, so bila dah masuk caveat ni boleh bertahan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Lepas 6 tahun apa berlaku? Lepas 6 tahun benda tu akan terbatal dengan automatik ataupun terbatal dengan sendirinya. Okay, alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Baru saya ingat. Anggun yang tanya beza caveat dengan beza gadaian tu kan. Betul tak Anggun? Anggun tanya itu kan. So saya dah terangkan So harap Anggun faham lah Okay, so seterusnya ni saya dah terangkan dalam buku ni. Kan? Boleh baca boleh baca. Ni. Sekatan kepentingan, apa restriction interest tu. Okay, so dia punya penerangan tu ada kat dalam tu. So beza sekatan kepentingan dengan beza bebanan. Okay, so bila bebanan dia adalah dibuat selepas geran tu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah. So maknanya kalau katalah kita buat gadaian, kita buat pinjaman kepada bank, kita gadaikan tanah tu kepada bank,
maka bank akan mendaftarkan dirinya sebagai pemegang gadaian. Okey. So kalau misal kata bank tu nak kata apa, caveatkan tanah tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, so dua-dua tu adalah halangan ataupun sekatan yang tidak membolehkan penjual tu menjual hartanah tersebut kepada pihak ketiga dengan kata apa, sembrono sahajalah. Maka dia perlu melepaskan dulu gadaian tu dan dia perlu melepaskan dulu caveat tu, barulah dia boleh buat apa-apa urusan untuk menjual hartanah tersebut kepada pihak yang lain. Okey. Zul tanya apa ni? Tak kira apa jenis caveat je coach? Ya. Caveat tu, ya. Caveat ni ada dua jenis. Ni dah masuk mendalam sangat ni. Dah macam belajar LLB dah korang ni. Dah macam nak belajar law dah. Okay. Tak apa, Zul dah tanya tu saya terangkan. Okay. Caveat tu ada dua jenis. Satu yang dipanggil caveat persendirian. Ataupun dia panggil private caveat. Private caveat ni maksudnya caveat persendirian ni. Siapa-siapa yang mempunyai kepentingan ke atas hartanah tersebut boleh memasukkan caveat persendirian. Contoh macam saya, contoh macam Anggun, katalah Cikgu Jamros, siapa-siapa yang ada kepentingan, kita dah beli, dah sign SMP, kita nak masukkan caveat ke atas hartanah tu, kita boleh masukkan caveat persendirian. Caveat persendirian ni akan bertahan selama 6 tahun. Okay, itu untuk caveat persendirian. Okay, satu lagi dipanggil caveat pendaftar. Caveat pendaftar ni bukan dimasukkan oleh kita orang persendirian ni. Caveat pendaftar ni hanya boleh dimasukkan oleh pendaftar hak milik tanah. Senang cerita, yang masukkan caveat pendaftar ni adalah pegawai ataupun DO lah. DO, pentadbir tanah. Dia saja yang boleh memasukkan caveat pendaftar. Okay. So caveat pendaftar ni pula berapa lama tempohnya? Okay, kalau caveat persendirian tadi tempohnya boleh bertahan selama 6 tahun. Caveat pendaftar ni boleh bertahan selama-lamanya. Selagi mana pendaftar tu tak tarik balik caveat tu, selagi itulah caveat tu wujud kat dalam geran tu. Itu beza dia. Okay, terima kasih Cik Zul tanya benda ni. Okay, bagus juga Cik Zul tanya tu. Bila saya dapat terangkan benda ni, maka semua orang faham lah. So, caveat pendaftar yang masukkannya pendaftar tanah, caveat persendirian yang masukkannya kita lah. Orang yang mempunyai kepentingan kat atas tanah tu boleh masukkan caveat. Okay. Cikgu tanya apa ni? Jadi siapa-siapa yang susah nak dapat duit balik bagi hutang kat kawan kau, bolehlah caveat rumah kawan kau orang tu. Tapi mesti ada bukti pinjaman, tu caveat persendirian. Ya betul. Tu betul lah. Tu salah satu contoh yang cikgu bagi tu, salah satu contoh. Okey. Dan sekarang ni berbalik kepada apa yang cikgu cerita tu, tuan-tuan perempuan jangan terkejut alung-alung sekarang ni, ahlung-ahlung bukannya kata apa macam zaman-zaman dulu bagi pinjam suruh sign, tak datang dia pukul, tak bayar dia pukul aja kan. Tak, sekarang alung ni dah profesional. Alung pun masukkan caveat. Ada kes-kes yang saya hadapi yang sekarang ni saya tengok kebanyakan loan shark ni lah loan shark, alung-alung ni dia bagi pinjaman kepada peminjam. Syarat dia, okey, kau nak aku bagi pinjaman kat engkau boleh, aku nak caveat tanah engkau. Tu antara syarat yang dikenakan, dan alung ni caveat tanah tu. Dan caveat tu memang ada lah. Kalau kita tengok dalam lenses tu memang wujud. Caveat tu memang wujud. Jadi contoh yang cikgu bagi tu memang another classic example lah. Memang contoh yang relevan untuk masa sekarang ni. Itu salah satu contohnya. Okey, muka surat yang ke-33 kita masuk kat muka surat ke-33, sekatan bebanan income resource yang dimaksudkan. Okey. Okay, tadi kita dah cerita pasal caveat kita dah cerita, gadaian kita dah cerita. Okay, so page 33 ni penerangan lanjut lah. Macam mana yang saya ceritakan tadi tu, penerangan lanjut lah. Okay, pajakan. Okay, pajakan ni saya tak cerita lagi. Okay, so saya nak masuk topik pajakan. Okay, pajakan kat sini bukan bermaksud hak milik leasehold. Okay, yang saya maksudkan di page muka surat 33 perenggan yang ketiga tu, pajakan bermaksud hartanah tersebut telah dipajakkan kepada pihak lain untuk tempoh-tempoh masa tertentu. Okey, ini biasanya tanah-tanah kebun. Tanah-tanah kebun. Macam cikgu dia banyak tanah. Ni mungkin boleh tanya dengan cikgu nanti. Dia pernah tak pajakkan tanah dia? Katalah tuan-tuan perempuan ada tanah ladang sawit. Ladang sawit. Tuan-tuan perempuan tak nak usahakan sendiri tanah sawit tu. Maka tuan-tuan perempuan
pajakkan aja tanah tu kepada pihak ketiga. Katalah ada Toki Lim. Toki Lim ni memang dia orang kata apa suka ambil tanah buat pajakan. Lepas tu tuan-tuan pajak kepada Toki Lim ni selama tempoh beberapa tahun. Biasanya kita nak pajak ni tempoh je mesti lebih daripada 3 tahun lah. Okay. Kalau dalam tempoh 3 tahun tu kita tak panggil dia pajakan, kita panggil dia sebagai sewaan. Kalau lebih daripada 3 tahun kita panggil dia sebagai pajakan. Okay. Katalah Toki Lim ni nak pajak tanah tuan-tuan perempuan, dia nak ambil hasil sawit daripada tanah tuan-tuan perempuan, maka tuan-tuan perempuan boleh memajakkan tanah tu kepada Toki Lim tadi dan mendaftarkan pajakan tersebut di pejabat tanah. Okay. Ni pun ilmu ni tahap dewa juga ni. Dia tinggi sikit, high level sikit. Okay. Orang kampung biasanya bila dia buat pajakan, dia buat mungkin surat IOU je, surat simple je lah. Saya fikir, okay, aku pajakkan tanah ni pada kau sign kat sini, aku sign kat sini. Kan? Okay. Berapa setahun? Katalah setahun dia bayar 10,000 katakan. Kau ambil lah hasil sawit aku ni, okay, kau bayar aku 10,000, aku pajakkan tanah ni pada kau. Okay. Hakikatnya bila kita nak pajakkan tanah untuk menjaga kepentingan kita sebagai pemegang pajakan, sebagai pemegang pajakan maknanya orang yang memajak tanah tu, sebaik-baiknya kita masukkan pajakan ni di dalam kita daftarkan pajakan ni di dalam geran tersebut. Okay. So dia bukannya bermaksud leasehold. Leasehold lain. Leasehold tu tanah berstatus pajakan. Ini maksud dia pajakan ni kita leasekan, kita pajakkan tanah yang kita punya tu kepada pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga ni bersetuju untuk memegang pajakan tu dan mengusahakan tanah tu. Okay. So kalau tuan-tuan perempuan ada niat, katalah sebagai contoh, sekarang ni kalau tengok apa yang bagus sekarang ni bisnes dulu ada kawan saya dia buat kayu gaharu. Pernah dengar kan kayu gaharu yang orang buat minyak wangi tu kan. Dia tengok ini bagus ni kan, buat kayu gaharu punya bisnes ni. Jadi dia pajakkan tanah. Bukan dia pajakkan tanah, dia memajak tanah. Dia memajak tanah. Dia tak ada tanah. Dia tak ada tanah nak beli, tak ada duit. Jadi dia ambil tanah orang tu, dia pajak tanah orang. Dia pajak tanah orang, dia tanam pokok gaharu kat situ. Adalah dapat dalam 50 hektar, kalau tak silap saya lah, 50 hektar 50 hektar dia tanam pokok gaharu. Tempatnya tu tak ingat kat saya, kat Pahang rasa saya, kat Pahang. 50 hektar dia pajak tanah orang, dia tanam pokok gaharu selama 10 tahun dia pajak tanah tu. Setiap tahun dia bayar lah, 1 hektar tanah tu dia bayar 3,000 tak silap saya. 3,000 setahun. So dalam tempoh 10 tahun tu dia bayarlah setiap tahun berapa dan tempoh pajakan tu dipegang selama 10 tahun. Jadi 10 tahun owner tanah tak boleh ambil balik lah tanah tu. Dan dia boleh lah orang kata tuai hasil tu selama beberapa tahun lah. Mungkin nak tunggu pokok gaharu tu besar dalam 3 tahun, lepas tu barulah dia boleh tuai hasil selama 7 tahun lagi. Tu masuk pajakan kat situ. Okay. Sebagai rumusannya, sebelum penjual boleh membuat pindah milik ke atas nama pembeli, proses-proses tersebut perlulah dilakukan di pejabat tanah. Okay. So kalau ada caveat, kebenaran diperoleh daripada pengcaveat. Pengcaveat ni maknanya orang yang memasukkan caveat tadi tu, kita kena dapatkan kebenaran dia dulu, barulah boleh buat proses pindah milik. Ataupun dalam erti kata lain, kita minta untuk caveat tu dibuang ataupun dilepaskan. Okay, daripada pemegang caveat tadi. Okey, yang kedua, gadaian. Kebenaran diperoleh daripada pemegang gadaian. Ataupun bahasa mudahnya kita minta pemegang gadaian tadi untuk melepaskan gadaian. Nak lepaskan gadaian ni ataupun nak lepaskan caveat ni, kita perlulah mematuhi syarat yang ditetapkan oleh orang yang memasukkan caveat dan bank yang memegang gadaian tadi. So biasanya dia minta kita untuk membayar baki pinjaman yang ada untuk pihak bank melepaskan caveat dan juga melepaskan gadaian tu. Okey. Pajakan, kebenaran diperoleh daripada pemegang pajakan. Okey. Kalau kita nak jual tanah, okey, katalah sekarang ni dalam tempoh kita nak jual tu, kita tengah pajak pula tanah tu. Jadi persoalannya, boleh ke tidak kita nak jual tanah tu? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Boleh jual, tapi dengan syarat kena dapatkan kebenaran daripada pemegang pajakan tu terlebih dahulu. Dan pembeli ni pula dia kena faham yang tanah tu masih lagi berstatus dipajakkan kepada orang. So jadi maknanya pembeli ni perlu bersetuju untuk meneruskan tempoh pajakan dengan pemegang pajakan sedia ada. Katalah saya nak jual tanah saya tu dah pajakkan kepada Toki Lim ni. Okay, Toki Lim dah tanam pokok sawit kat situ. Okay, so bila saya nak jual kepada Ali, yang katalah Ali nak beli kan, so Ali kena bersetuju untuk menyambung tempoh pajakan dengan Toki Lim tadi.
barulah boleh deal tu berjalan. Okay. So kalau katalah ahli tak setuju, tak boleh lah saya nak beli tanah ni, saya nak buat tanam pokok lain pula, saya nak tanam pokok strawberry, katalah sebagai contoh kan, saya nak tanam pokok strawberry. So token lim ni kena keluar lah. Kalau misal kata jadi macam tu, maka tak boleh, tak boleh nak jual, sebab dia tak nak sambung. Sebab tempoh pajakan ni sebenarnya, kalau kita nak tamatkan tempoh pajakan tu, dia ada banyak perkara yang kita kena look into lah, yang kita kena faham kat situ. Nak tamatkan tempoh pajakan dengan pemegang pajakan ni bukannya mudah. Silap akhir bulan kita kena bayar penalti pula, nak ganti rugi kepada token lim tu tadi. Yelah, dia dah tanam pokok sawit, kalau katalah ada tanah 50 ekar, 50 ekar, 1 ekar katalah ada 100 batang pokok. 100 batang pokok dia dah tanam, nak compensate dia, nak bayar ganti rugi kepada dia, banyak tu kan. Jadi kalau macam tu, elok kita teruskan tempoh pajakan tu sampailah tamat. Lepas dah tamat tempoh pajakan tu, baru kita jual kepada ahli lah. Kalau ahli tak bersetuju lah untuk membeli sekali dengan pemegang pajakan tadi. Okay, sekatan kepentingan ataupun konsen kebenaran diperoleh dari pihak berkuasa negeri, barulah boleh dapat konsen tu dah dapat, barulah boleh dibuat urusan pindah milik kepada pejabat tanah. Okey. So faham ke faham? Matilah nak jumpa Along cari penyakit. Okey. So, ada yang tahu tak apa Cik Zul itulah ada juga bila dah cerita pasal Along ni, macam-macam perangai manusia ni. Dah tahu Along tu memang menjahanamkan kehidupan kita, pun ada yang tak serik-serik lagi pinjam Along. Okay, yang Along punya style ni pula, biasanya lah Along pinjam kan duit, kita tak boleh nak bayar. Bila tak boleh nak bayar tu, Along tu kejar kita pun pinjam dengan Along lain kan. Biasa dengar kan benda tu kan. So berlapis-lapis, kadang sampai 3-4 lapis Along ni kita pinjam. So jauhilah diri anda daripada meminjam dengan Along. Sekarang ni macam-macam tabung disediakan oleh kerajaan. Kita ni nak kena tahu je, nak kena tahu dan kena selidik je. Tabung tekun ada lah. Nak niaga bukannya, yelah niaga modal, betul. Itu saya faham. Nak berniaga kena ada modal, tapi janganlah kita berniaga terus nak berniaga yang modal besar. Kumpulkan duit tu, buatlah perniagaan yang kecil-kecil dulu, jual keripik dulu ke, jual tempe dulu ke. So banyak je benda yang kita boleh buat. Tak payah perlukan modal yang besar. Kita boleh berniaga kecil-kecilan. Kita boleh je minta tabung daripada kerajaan lah, yang dana-dana yang dah disediakan oleh kerajaan untuk rakyat-rakyat marahin ni. Banyak aja sebenarnya. So kita perlu dapatkan maklumat dan kita perlu rajin selidik. Kena rajin selidik lah, baru dapat maklumat tu sampai. Okay. 5 tahun sign dengan ketua kampung je. Oh ya ke? Cik Zul buat pertanian. Okay. Tahniah. So kalau siapa yang ada buat pajakan tu, teruskan. Sebab nak beli tanah bukannya murah. Jadi bila kita tak ada modal tu, kita boleh pajak dulu tanah orang. Pajak dulu tanah orang. Tapi pastikan kita tanda tangan dokumen pajakan lah. Kita daftarkan pajakan tu. Sebab apa? Kalau kita buat perjanjian simple tanpa mendaftarkan pajakan tu dekat pejabat tanah, ditakuti kalau katalah owner tanah tu jenis yang kelabu asap, dia tengok, oi bagus Zul ni buat ladang sawit ni, pokok dia semua gemuk-gemuk ni, buah banyak ni kan. Masa kata, Zul, aku tak nak continue lah, aku tak nak sambung lah pajak dengan kau ni, aku nak ambil balik tanah aku ni. Kita melopong lah, sebab kita tak buat dokumen yang betul kan. Ada agreement yang kita nak saman dia pun sekeping kertas. Dah lah sekeping kertas tu tak ada tulis apa-apa benda yang protect kita. Kita main sign macam tu aja. Lepas tu tak stamping pula tu, tak hantar ke lembaga sil untuk matikan stamp. Terimalah akibatnya. Sebab tu nak keluarkan modal, nak buat apa-apa usaha yang kita buat ni, perlu faham dulu. Kaji dulu apa selok belok yang perlu dibuat. Fahami hak dan kepentingan anda sebagai seorang pemegang pajakan, dan ketahui dulu apa ni selok belok undang-undang, perjanjian ataupun dokumen yang perlu anda tandatangani. So nak dapatkan khidmat nasihat guaman, tak payah pergi jauh-jauh. Saya ada depan muka ni kan, depan mata ni aja, tanya je lah. Ada free, saya tolong jawab je, bukan saya kenakan bayaran apa-apa pun. Nak dapatkan free consultation, tanya je. Tanya je. Tapi kalau dah start suruh saya buat agreement tu tu kena bayar lah, melampau lah kalau free kan. Semua benda nak cuma, semua benda nak free, semua benda nak suap, bankrupt lah saya kalau macam tu. Janganlah macam tu. Minta khidmat nasihat, insya-Allah saya tolong. Khidmat nasihat saya boleh tolong. As long as benda tu tak tak mengganggu masa saya, orang kata
tak memerlukan saya untuk buat apa-apa dokumentasi perjanjian dan sebagainya, insya-Allah saya boleh bantu. Dapatkan hikmat nasihat tu saya boleh bagi percuma. Tak ada masalah. Okey. Cuma kalau nak suruh saya buat agreement ke apa ke, yang tu kena faham lah. Penat saya belajar undang-undang 6 tahun tau. Nak jadi lawyer. Tiap-tiap tahun saya bayar sijil amalan guaman. Saya bayar saya punya professional indemnity insurance tu pun nak kena ada modal juga. Staff saya ada 8 orang saya kena bayar gaji. 8 orang bukan sikit. Kalau gaji seorang 2,000 dah berapa dah kena bayar kan. So kena faham lah kat situ. Kena faham. Kita orang kata apa, kawan-kawan juga kan. Jangan lah kawan-kawan buat kawan-kawan kan. Friend-friend buat kawan-kawan. Kawan-kawan apa nak berkira. Yelah kau boleh lah cakap macam tu kalau misalnya kata kau ada kat tempat aku kan. So itulah saya harap masing-masing boleh faham lah. Masing-masing boleh faham. Ada limitation kat situ lah. Ada limitation kat situ. Okey, tengok muka surat seterusnya. Okey. Semalam saya dah tunjukkan jadual untuk hartanah berstatus freehold. Freehold dia punya jadual dia ada 1 2 3. Step dia ada 1 2 3. Tapi untuk hartanah hari ni yang kita nak ceritakan leasehold ni, step dia ada 4. 1 2 3 4. Nampak tak? Beza dia kat mana tau tuan-tuan puan? Beza dia selepas kita tanda tangan perjanjian jual beli, okey, kolom yang pertama tu saya tulis perjanjian jual beli ditandatangani. Okey, lepas perjanjian jual beli ditandatangani, kolom yang kedua, peringkat pemprosesan tu dia kena dapatkan kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pejabat tanah dulu. Okey, dia berbeza dengan freehold. Freehold dia tak perlu nak dapatkan konsen daripada perjanjian jual beli tu, terus peringkat proses untuk buat adjudikasi, untuk adjudicate dia punya pindah milik tu kan, dengan lembaga hasil. Tapi untuk leasehold dia kena dapatkan kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pejabat tanah dulu, barulah boleh masukkan step yang gadaian ataupun caveat dilepaskan. So bila caveat dah dilepaskan, bila orang kata apa dah bayar baki hutang, tebus hutang dengan pihak bank, dah lepaskan gadaian ataupun caveat tersebut, barulah masuk peringkat pemprosesan untuk adjudicate. Adjudicate untuk menentukan berapa kadar duty stamp yang perlu dibayar kepada lembaga hasil. Bila dah bayar duty stamp kepada lembaga hasil, masuk kolom yang ketiga tu, pembayaran duty stamp dah dibuat, dapat sijil stamp daripada pejabat lembaga hasil dalam negeri, barulah boleh masuk ke peringkat pendaftaran, kolom yang keempat tu, pendaftaran untuk memindah milik hartanah tersebut di pejabat tanah. Jadi step tu ada 4 langkah. Langkah pertama sign SMP, langkah kedua dapatkan konsen, dan melepaskan gadaian selepas konsen tu dah dapat. Langkah yang ketiga adjudicate, adjudikasi borang pindah milik di pejabat duty stamp untuk bayar duty stampnya. Dah selesai bayaran duty stamp, barulah boleh diambil langkah keempat, iaitu untuk mendaftarkan pindah milik itu di pejabat tanah. Jadi ada 4 step kat situ. Kalau freehold ada 3 step saja, tak perlu dapatkan konsen pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, faham tak? Cik Zul, okey Cik Zul? Masih bertahan lagi dengan saya? Masih faham lagi Okey, saya harapkan semua okey lah penjelasan saya ni. Saya nak bagi penerangan lebih mudah tu, saya cuba nak bagi penerangan yang ni yang kira paling slow lah, paling mudah lah saya bagi penerangan ni. Untuk kanak-kanak darjah 1 sebenarnya. Untuk kanak-kanak darjah 1 apa yang saya tekankan ni nak bagi korang faham ni. Okey. Alright. Jenis hartanah geran induk. Ini kalau misalnya geran induk, master title. Master title yang berstatus leasehold. Okay, so bila nak tengok leasehold tu, kat mana beza dia? Beza dia, nampak atas sekali tu. Kecil sangat tulisan ni. Pajakan untuk tempoh 99 tahun berakhir pada berapa hari bulan? Kat sini. Tengok atas sekali tu. Okay, berakhir pada berapa hari bulan. So itu kalau misalnya kata tanah leasehold, kat atas sekali tu dia dah tulis dah tempoh pajakannya berapa tahun, berakhir pajakan tu bila. Yang bahagian bawah tu, muka surat yang kedua sorry. Muka surat yang kedua dia ada tulis sekatan kepentingan. Nampak tak? Okay, kat atas tu dia tulis sekatan kepentingan. Ada juga setengah geran dekat bahagian muka surat depan. Kat bahagian bawah ni, lepas syarat-syarat nyata tu ada sekatan kepentingan tu dia tulis kat bawah. Tapi untuk geran ni di muka surat yang kedua. Kat bahagian ni. Sekatan kepentingan. Okay? So boleh tengok dalam e-book saya tu saya ada lampirkan contoh tu. So kat situ dia tulis tanah tak boleh dijual, dipindah milik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So dia tulislah kat situ So sekatan kepentingan, bila ada sekatan kepentingan kat situ kena dapatkan
kebenaran ataupun konsen daripada pejabat tanah. Okey, nak tahu geran ni geran induk ke tidak, tengok kat bahagian belakang dia, pelan tanah dia tu macam mana. Okey, pelan tanah dia macam mana. Tanah tu sebesar-besar tanah, yang ni saya padamkan. Kata silap saya kat sini tanah tu 30 hektar kalau tak silap. Sebesar-besar tanah. Jadi kita tahulah tanah tu adalah tanah kata apa, master title. Untuk geran ni master title. Tengok pada keluasan tanah dia. Kat bahagian belakang tu. Okey. Seterusnya jenis hartanah Tanah Rizab Melayu. Ni contoh geran Tanah Rizab Melayu. Ini geran Rizab Melayu yang berstatus leasehold. Okay. So kalau siapa-siapa belum pernah tengok Tanah Rizab Melayu, okay, ni saya tunjukkan dalam contoh ni lah. Okay. Okay, hak milik sementara. Okay, nanti saya akan ada masa kelas lain nanti saya akan terangkan apa yang dimasukkan dengan geran, apa yang dimasukkan dengan hak milik sementara. Tapi sebenarnya sebelum ni pun saya ada terangkan dalam kelas live saya yang beberapa minggu yang lepas, saya ada ceritakan perbezaan antara hak milik sementara dengan geran. Geran ataupun hak milik yang kita panggil hak milik apa dia punya tu. Allah lupa lah. Saya tak ingat lah. Tak apa, nanti kalau saya ingat saya beritahu. Okey, untuk Tanah Rizab Melayu, kat bahagian bawah ni dia tulis Pengisytiharan Tanah Rizab Melayu. Nampak? Kan? So kalau dia tulis kat situ Pengisytiharan Tanah Rizab Melayu, maksud dia hanya orang Melayu sahaja yang boleh beli tanah tersebut. Bukan Bumi Putra, tapi orang Melayu sahaja yang boleh beli. Okay. So kalau tanah-tanah yang lain yang tak sebut pasal Rizab Melayu ni, sebenarnya semua orang boleh beli. Nanti saya akan kupas topik apa yang dimasukkan dengan bumi dengan non-bumi lot. Tapi bukan hari ni lah. Hari ni pun dah dekat pukul 11.30 dah. Sejam setengah dah kita bersiaran ni. Nantilah insyaAllah ada masa kan saya akan buat topik bumi dengan non-bumi lot. Apa beza dia? Ada tak beza dengan Tanah Rizab Melayu? Jawapannya ada. Siapa yang pernah attend kelas saya dalam seminar Hartanah Strategi Tarik Leads tu, saya dah ajar dah tentang benda ni. Ada dah saya dah ajarkan tentang beza Tanah Rizab Melayu dengan Tanah Rizab tanah berstatus bumi lot dan juga non bumi lot. Ada beza dia. Okey. Oh, Suhaimi dah masuk. Okey, terima kasih Suhaimi dah hujung-hujung ni Suhaimi, dah nak habis pun. Tak apalah, terima kasih join. Tak apa. Lepas ni kalau ni rewind balik, tengok balik yang saya dah sharekan daripada awal tadi. Okey, so Tanah Rizab Melayu hanya boleh dipindah milik kepada pembeli yang berbangsa Melayu sahaja. Macam mana nak tentukan dia tu berbangsa Melayu ataupun tidak? Pejabat tanah akan tengok. Okey, pertama sekali kena faham, nak beli Tanah Rizab Melayu, dokumen pindah milik ataupun borang 14A ataupun MOT dia perlu ditandatangani di pejabat tanah di hadapan pentadbir tanah ataupun di hadapan DO. Okey, itu yang pertama. Okay, so maknanya dengan lawyer tak boleh. Saya tak boleh witness, tak boleh nak menyaksikan tanda tangan dokumen pindah milik borang 14A untuk Tanah Rizab Melayu. Special Tanah Rizab Melayu perlu nak sign dokumen pindah milik tu kena pergi ke pejabat tanah, kena pergi ke pejabat tanah, kena sign depan DO. DO tu yang akan witness ataupun menyaksikan apa dia pindah milik tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dokumen yang diperlukan, dokumen tambahan yang diperlukan untuk pindah milik Tanah Rizab Melayu adalah kita perlu membawa bersama masa nak sign dengan DO tu, kita perlu membawa bersama salinan surat beranak ataupun sijil lahir. Kalau sijil lahir dah hilang, kena buat cabutan. Pergi ke JPN, boleh buat cabutan sijil lahir. Kalau di Putrajaya, kalau tak silap saya kat tempat lain saya tak pasti. Kalau di Putrajaya, cabutan tu boleh dapat result cabutan tu. Surat beranak yang asal, yang baru tu dikeluarkan dalam tempoh, biasanya dalam tempoh 2 jam. Hari yang sama. Kita buat cabutan, terus dapat. Kalau sekarang surat beranak ni warna hijau. Warna hijau. Kalau dulu surat beranaknya yang dah lusuh, zaman-zaman saya dulu, zaman Cikgu Jamrus dulu, surat beranak ni tulis tangan pakai pen je. Yang tu zaman-zaman dulu lah. Saya simpan lagi surat beranak lama tu. Okay. So kalau yang sekarang ni, kalau dah hilang surat beranaknya, kita pergi ke JPN, kita boleh buat cabutan surat beranak tu, boleh dapatkan yang baru. Jangan risau, pergi je, bawa IC kita, kat situ kita perlu thumbprint dan kita boleh keluarkan apa ni, cabutan, panggil cabutan lah untuk surat beranak yang baru. Okay, so perlu bawa salinan surat beranak asal untuk menandatangani borang pindah milik ataupun MOT depan pentadbir tanah. Okay,
So itu antara syarat-syarat yang diperlukan untuk pindah milik tanah Rizab Melayu. Tu beza dia. Sebab dalam surat beranak tu sahaja yang menyatakan bangsa kita bangsa apa. Dalam IC kita tulis agama je, agama Islam. Bangsa tak ada. Okay, dalam surat beranak sahaja yang tertulis bangsa Melayu. Sebab tu kena ada surat beranak. Kita kena bawa surat beranak. Okay. Alright. So ada apa-apa nak tanya? Okay, untuk hari ni tu sahaja. Esok kita akan teruskan dengan topik ni pun best juga ni. Proses pengeluaran KWSP. So bagi anda bakal-bakal pembeli yang nak keluarkan KWSP, esok saya akan sharekan tentang bagaimana anda boleh buat pengeluaran KWSP daripada akaun 2. Okay, kita akan sentuh juga sikit berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri baru ni, berkenaan dengan siapa-siapa yang nak keluarkan KWSP dalam akaun 2 untuk RM500 sebulan tu pun, insya-Allah kita akan sentuh juga esok. Tapi yang saya nak tekankan untuk esok ni, topik yang kita nak tekankan ni tentang pengeluaran akaun 2 KWSP untuk tujuan pembelian rumah. Untuk tujuan pembelian rumah. So insya-Allah kita akan teruskan kelas kita. Kalau nyawa saya di kandung badan masih lagi bernyawa, esok pagi kita akan jumpa lagi esok pagi jam 10. Kita akan kupas tentang proses pengeluaran KWSP daripada akaun 2 untuk tujuan pembelian rumah. Okay. Alright, so ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemusykilan, boleh tolong typekan di ruangan komen. Saya minta maaf kalau katalah dalam banyak-banyak orang yang join live saya pada pagi ni saya tak dapat nak tegur. Sebab wallahi wabillahi watallahi nama-nama yang keluar ni semua tu saya dah sebutkan. Cik Zul, Suhaimi, saya tak Cikgu Jamrus, Amirul, Liz Hassan, Anggun, Hafizul. Ni semua nama-nama yang keluar dekat saya punya skrin. Isteri saya, Majdah. Ni semua nama-nama yang keluar yang saya nampak. Yang lain-lain tu memang saya tak nampak. Jadi kalau saya tak tegur tu saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat-sangat kalau saya tak tegur anda. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita jumpa lagi esok pukul 10 pagi macam biasa. Kalau tak ada apa-apa aral melintang lah. Okay, so itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. So saya doakan anda semua terus sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah selalu dan teruskan dengan berada di rumah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan.